Baik, hari ini kita masuk ke bahagian yang terakhir untuk kadar tindak balas. Kita lihat kepada kaedah menyelesaikan masalah melibatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So di sini biasanya kita perlu tahu dua poin yang sangat penting. Yang satu ialah tentang kecerunan. Biasanya dalam masalah kadar tindak balas, dia beri kepada kita graf-graf yang sedemikian. Okay, so kita kena faham tentang apa maksud kecerunan, iaitu berapa curam. Okay, ini adalah kecuraman. Lepas tu yang kedua adalah ketinggian. Ini ketinggian dia, ini ketinggian yang lebih rendah. So kita kena faham dua bahagian ni, kecerunan dengan ketinggian. Untuk kecerunan lengkungan graf, kita lihat kepada 4 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. So 4 faktor yang kita dah belajar adalah faktor, kita kata faktor suhu, faktor mangkin, faktor kepekatan, faktor jumlah luas permukaan. Dan kita dah tahu dah, kalau suhu lebih tinggi, mangkin digunakan, kepekatan lebih pekat, jumlah luas permukaan lebih tinggi, maka kadar tindak balas lebih tinggi. So kadar tindak balas tu bila lebih tinggi, kita kata kita guna kecerunan yang lebih curam ataupun kecerunan yang lebih tinggi lah. So kalau kita lihat graf 1 dengan graf 2 ni, okay, pada hasil yang sama banyak, hasil dia sama banyak, graf 1 adalah lebih curam, bermakna dia mungkin tindak balas ni menggunakan suhu tinggi, 2 ni menggunakan suhu rendah. Atau tindak balas tu menggunakan jumlah luas permukaan yang besar, iaitu keadaan sebuk. Yang ni menggunakan ketulan atau jumlah luas permukaan yang lebih kecil. Okay, kalau lain-lain kemungkinan adalah tindak balas ni menggunakan larutan yang kepekatan tinggi, ini adalah larutan yang kepekatan rendah. Ataupun graf 1 tu guna mangkin, graf 2 tidak menggunakan mangkin. Okey, so itu dari segi kecerunan. So kecerunan graf bergantung kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Lepas tu kita kena lihat kepada ketinggian lengkungan graf. Okey, dia berkaitan dengan bilangan mol bahan tindak balas. Bilangan mol bahan tindak balas, maksud dia kat sini, kalau kita lihat kepada sini, okey, dua graf 1 dengan graf 2 ni mempunyai takat akhir yang sama. Okey, bermaksud graf 1 dan graf 2 ni mungkin faktor suhu, kepekatan, luas permukaan dengan kita kata mangkin berbeza, tapi bilangan mol mereka adalah sama. Sebab tu mereka mempunyai hasil yang sama banyak. Bergantung berbeza dengan kita lihat kepada graf 1.13 ni. Okey, katakan eksperimen 1 ni, eksperimen 1 ni hasil dia sedikit, bermakna kita kata bilangan mol dia kecil. Bahagian B ni ataupun graf tindak balas untuk eksperimen 2 ni, hasil dia lebih tinggi, bermakna bilangan mol ini lebih besar. Bilangan mol kita ada banyak cara lah, kita boleh cari dari segi MV per 1000 untuk larutan, jisim bahagi JMR untuk pepejal, ataupun kalau isi padu gas kita bahagi dengan 22.4 ataupun 24, bergantung kepada keadaan suhu bilik atau STP. Baik, kalau kita lihat kepada graf ni semula, graf eksperimen 1 dia lebih curam. Walaupun dia hasil dia sedikit, maksudnya bilangan mol dia sedikit, oleh sebab dia lebih curam, mungkin apa yang berlaku adalah di sini untuk eksperimen ni suhu dia biasa lebih tinggi, ataupun jumlah luas permukaan lebih besar, ataupun dia gunakan mangkin, ataupun gunakan kepekatan yang lebih tinggi.
So tindak balas dia lebih cepat. Walaupun hasil dia kurang sebab bilangan mol yang digunakan adalah kecil, tapi faktor kepekatan dia lebih curam. Okey, kalau kita lihat graf yang ketiga ni, ini hasil dia sedikit, bermakna kalau ini graf eksperimen 1, bermakna bilangan mol dia kecil. Ini graf 2 ni, eksperimen 2 ni, bilangan mol dia besar. Dan kalau kita lihat kecerunan ini, graf 2 ni lebih curam. Okey, bermakna faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas iaitu suhu, kepekatan, mungkin ataupun jumlah luas permukaan yang itu kita kata yang lebih tinggi lah. Sebab kalau lebih curam bermakna faktor-faktor tadi yang kita nyatakan 4 faktor tu dia biasa lebih tinggi. So kita lihat kepada contoh soalan. Katakan contoh eksperimen ini. Okey. Eksperimen 1. Kita guna ketulan zinc. Okey, berbanding dengan eksperimen 2 sebuk zinc. So kalau kita lihat kepada bilangan mol ini, saya rasa bilangan mol mereka sama, yang lain semua sama. So untuk eksperimen 1 dan eksperimen 2, apa yang berlaku adalah eksperimen 1 dan 2 akan mempunyai takat akhir yang sama. Sebab bilangan mol mereka yang kita guna mv per 1000 ni adalah sama. So takat akhir mereka sama. Tapi oleh sebab eksperimen 2 guna sebuk, bermakna eksperimen 2 tu lebih curam. Sebab bila guna sebuk, makna kadar tindak balas lebih tinggi, maka dia lebih cepat, dia lebih curam. Ini eksperimen 1 dia guna ketulan dia, mereka akan dapat kita kata kecerunan dia kurang curam sebab kadar tindak balas lebih rendah. So kita akan dapat graf dalam bentuk ni. Okey, kalau kita lihat kepada jawapan dia, jawapan dia ialah dalam bentuk ni. Okey, sebuk akan lebih curam dan ketulan tu kurang curam dan hasil dia adalah sama banyak. Okey, kita lihat kepada eksperimen contoh yang kedua. Ini eksperimen 1, dia guna ketulan marmar. Ini guna ketulan marmar, bermakna faktor dia sama, 150 100. Okey, 0.5. Baik, kalau kita guna lihat ini, asid nitrik ni, mv per 1000 ni adalah jauh lebih tinggi. Okey, kalau banding dengan mv per 1000 yang 0.5 darab 100, yang ini 1 darab 150. So yang ni jauh lebih rendah. Okey. Dan kalau kita lihat juga kepekatan untuk eksperimen 2, eksperimen 1 ni lebih kepekatan dia lebih tinggi. Bermakna kita ada dua perkara yang kita dapat perhatikan di sini. Bilangan mol untuk eksperimen 1 lebih besar, kepekatan lebih tinggi. So kalau kita lukis graf hasil tindak balas, okey, eksperimen 1 bilangan mol dia lebih tinggi, bermakna dia akan mempunyai hasil yang lebih banyak dan dia mesti lebih curam sebab dia mempunyai kepekatan yang lebih tinggi. Eksperimen 2 dia perlu di bawah, dia kurang curam dan hasil dia juga kurang. Okay, dia tak boleh dapat hasil yang sama banyak sebab bilangan mol dia adalah sedikit, so dia mempunyai hasil yang sedikit dan oleh sebab kepekatan dia kurang, bermakna dia kurang curam. So ini adalah eksperimen 2, ini adalah eksperimen 1. Okay, kita lihat kepada jawapan. So eksperimen 1 lebih tinggi dan lebih curam. Eksperimen 2 kurang hasil sebab bilangan mol sedikit dan kurang curam. Okey, kita lihat kepada contoh 10. Ini ketulan sama.
50 1 mol, 100 1 mol. Kalau kita kira bilangan mol, ini MV per 1000, kita akan dapati dia lebih kecil berbanding dengan MV per 1000, sebab ini guna 100, ini guna 50. Yang ini lebih besar, bermakna eksperimen 2 hasil dia lebih banyak. Okey, hasil dia lebih banyak. Okey, eksperimen 1 guna 60 darjah Celsius, eksperimen 2 guna 40 darjah Celsius. Bermakna kita kena faham eksperimen 1 lebih curam, sebab bila suhu lebih tinggi makna tindak balas lebih cepat. So kita kalau lukis graf ini, okey, eksperimen 1 yang lebih curam, eksperimen 2 yang kurang curam. Okey, kita lihat semula, lukis semula kurang curam sikit, ini lebih curam, ini kurang curam. Tapi eksperimen 2 kita kata hasil dia lebih banyak, so kita kena sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Yang ini dia kena habis pada peringkat yang kita kata hasil dia mesti kecil sikit. Ini kalau kita panjangkan, hasil ni lebih banyak. So ini adalah eksperimen 2, dia kurang curam tapi hasil dia lebih banyak. Ini adalah eksperimen 1. Okey, kalau kita lihat jawapan untuk soalan ni, kita dapat lebih kurang sama ya. Okey, eksperimen 1 lebih curam tapi hasil dia kurang. Eksperimen 2 kurang curam tapi hasil dia lebih banyak. Okey, kita lihat kepada contoh 11 ini. So kita ada graf di mana hasil tindak balas isi padu gas hidrogen. Baik, diberikan eksperimen diulang dengan menggunakan larutan kuprum 2 sulfat sebagai mangkin, bermakna kita tambah ke sebagai mangkin. Salin graf tersebut dan lakarkan paksi untuk hidrogen, gas hidrogen yang melawan masa. So kalau berlaku di mana ini adalah asal tanpa mangkin, kalau dengan mangkin apa yang berlaku? Hasil dia sama banyak, kita takkan dapat hasil yang lebih banyak. Tapi oleh sebab mangkin dia lebih curam, so dia akan dapat maksimum yang sama. Okey, tak akan lebih banyak tapi dia akan lebih curam, maknanya dia akan habis tindak balas lebih awal berbanding dengan dekat sini. Okey, so tanpa mangkin dia kurang curam, dengan mangkin lebih curam, dia habis tindak balas dia habis lebih cepat. Okey, kita lihat kepada contoh yang terakhir, eksperimen 1 guna 60 cm kalium klorat 0.5, yang ini guna 120 0.25. Kalau kita kira MV per 1000 untuk eksperimen 1, kita akan dapat 0.03. Untuk eksperimen 2 kita juga, kalau kita kira, kita akan dapat 0.03. So bermakna hasil dia akan sama banyak, tapi oleh sebab eksperimen 1 0.5 mol dm3 dia lebih pekat, eksperimen 1 akan dapat, kita kata eksperimen 1 akan lebih curam, eksperimen 2 kurang curam. Itu eksperimen 1 lebih curam, eksperimen 2 lebih curam. So kita akan berhenti di sini. So kita ingat tentang penyelesaian graf untuk kadar tindak balas. Kecerunan bergantung kepada 4 faktor, iaitu faktor suhu, kepekatan, jumlah los permukaan dan mangkin, dan hasil bergantung kepada bilangan mol. Bilangan mol lebih besar bermakna lebih tinggi, kalau bilangan mol sama, dia sama tinggi. Baik, kita berhenti di sini.